السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama untuk meneruskan program kuliah maghrib kita ini. Dan alhamdulillah ni kali yang ketiga saya mari masjid ni. Dua kali kita mari sebagai khatib Jumaat. Dan pada malam ini kita datang sebagai penceramah undangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati saya dan juga tuan-tuan semua dan bawa kita ke arah jalan redha Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat maghfirah Allah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita ini. Tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati oleh Allah. Cuma tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini iaitu tajuk yang agak panas sikit lah. Ada apa dengan Wahabi? Tajuk ni. Orang duk kata Wahabi itu apa sebenarnya Wahabi? Bukan kita nak bergaduh dengan orang, satu yang pertama. Yang kedua, setiap tuduhan yang orang sebut mesti didatangkan hujah. Nak kata sufi ke, nak kata wahabi ke, nak kata habib ke, nak kata apa ke, katalah tak apa, tetapi hujah tu mesti ada. Negeri Perlis ni kalau kita duduk di luar banyak dimomokkan dengan bermacam-macam tuduhan, bermacam-macam perkara. Lalu tuduhan tersebut mesti dijawab dengan hujah dan dalil, dan dijawab dengan hikmah yang terang dan jelas. Apabila jawapan itu diberikan, kita nak terima ataupun tak boleh terima, itu kita punya pasal. Sebab seorang berhak untuk menerima dan tidak menerima. Tetapi kalau benda tu betul, dalam keadaan betul, dia tak boleh terima, tak tahu sebab apa. Tuan-tuan, kita semua tahu diri kita dan kita tak boleh tipu. Kita tak boleh tipu diri kita. Allah Ta'ala jadikan begitu. Tuan-tuan kata, tuan-tuan solat, tuan-tuan tahu nilaian sembahyang kita tu macam mana, kita tahu. Betul? Cuma nilaian Islamnya, solat itu mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Itu nilaian dia. Orang panggil garis panduan yang Allah Ta'ala buat keluar dalam bab solat. Nak dapat tanha al-fahsyak wal munkar tu kena ada salatihim khashi'un, ya khusyuk. Salatihim yuhafizun, yang dijaga. Salatihim daimun, yang lekat dengan sembahyang selalu. Dengar waktu, masuk. Dengar orang azan, masuk. Kita boleh nilai tiga perkara ini. Ada ke tak diri kita? Nak tipu tak boleh.
Siapa yang tipu kita? Syaitan yang tipu kita. Walaupun kita mari ke masjid, walaupun ustaz, walaupun tok guru ke, apa je nama, syaitan ni dia hebat. Dia tak tidur, syaitan ni. Dia tak tidur. Siang malam duduk hasut kita, duduk buat macam-macam. Kita dengan isteri kita begini, kita dengan kawan kita syaitan hak begini, kita dengan orang masjid begini, kita dengan kerajaan begini, kerajaan dengan rakyat begini. Dia tak tidur. Usahanya syaitan sungguh nak ajak kita masuk neraka ni. Jadi tuan-tuan, saya bagi malam ni tuan-tuan boleh nilai dengan pandangan mata hati, bukan pandangan nafsu. Kalau orang terima dengan mata hati dia, insya-Allah tidak ada ketaksuban dalam jiwa dia. Dan saya mari sebut ni pun tak ada beraliran mana-mana. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan pun tak ada aliran siapa-siapa. Kalau boleh saya tak mau sebutlah puak ni puak Habib, ni puak Sufi, ni puak kita, ni puak ni. Sebenarnya kita Islam yang berpuak kepada Al-Quran dan Sunnah. Duk mana-mana pun orang pegang dengan Quran Sunnah ni sama. Sebab tu kita payah nak lawan syaitan. Sebab dia syaitan satu parti je puak dia syaitan ni. Seluruh dunia daripada hujung ke selatan dunia dia puak dia satu parti je, puak dia tak bergaduh. Presiden dia pun tak pernah tukar, Iblis tu. Kok pernah tukar presiden lah. Tak pernah, Iblis tu. Orang mukmin ni dia banyak. Dia pergi situ. Sebab tu Nabi kata umatku berpecah pada 73 puak. Betul. Umat Nabi kulluhum finnar illa wahidah. Semua tu masuk neraka kecuali satu. Siapa dia hak satu tu? Ahli sunnah wal jamaah. Syafi'i bodoh situ, Hanafi bodoh situ, Wahabi. Kecuali Syiah je tak ada dalam tu. Sebab Syiah bukan ahli sunnah. Semua duduk situ. Cuma setiap puak dan mazhab ini wujudnya orang taksub. Biasa. Bukan Wahabi ke apa, tidak. Mazhab Hanafi. Ada di kalangan ulama mazhab Hanafi itu sendiri mengharamkan menikah dengan mazhab Syafi'i. Tak sah. Yang Masjidil Haram, sebelum mari Muhammad Abdul Wahab, orang kata Wahabi ni, sebelum mari dia orang duk semayang 4, satu sini Maliki, satu Syafi'i, satu Hanafi, satu Hambali. Masing-masing semayang. Mula-mula Hanafi semayang, lepas tu Syafi'i, kadang-kadang semayang sekaligus, tapi imam lain. Nampak berpecah tak? Berpecah. Dia yang menyatukan semua jadi satu imam. Sebab perbalahan ni kita bahas masalah khilaf. Ni yang sebenarnya kesatuan ini yang lebih penting. Dan kesatuan tu sendiri kalau manusia ikut Quran Sunnah satu. Kerana fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada pertelingkahan di kalangan kamu, faruddu ila Allah. Return to Allah and Prophet Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakap Mak Saleh ni. Tu dia. Balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran hadis. Jadi malam ni kita terima hujah, dengar. Katakanlah puan-puan tak puas hati dah saya sebut malam ni, tak apa. Tuan-tuan boleh ceramah malam esok. Sini. Rekod kita dengar. Tak ada masalah. Dan kalau saya tak puas hati pula, saya mari lagi masjid ni untuk jawab. Orang tak biasa Pakistan dah. Oh, Pakistan. Seorang Maulana ada tok guru dia ramai, anak murid dia ramai, 2-3-4 orang anak murid dia. Tok guru ni tak puas hati dengan tok guru tu, dia tak bergaduh. Dia tak macam kita Wahabi ni. Dah, dia kata gitu. Dia tulis jawapan hak tak puas hati tu start daripada lepas subuh sampai lepas isyak. Tulis. Dia bagi tahu anak murid dia, ambil mau bagi ke dia. Hak dia kata ni masalah dalil ke apa ke. Dia pun tengok. Oh, dia kata tok guru dia tak puas hati. Bermula lepas isyak tu tok guru dia tulis sampai lepas subuh pula. Lepas subuh suruh anak murid dia buat pergi. Ni jawapan aku. Duk main gitu. Last sekali lengah dengan tulisannya. Berhenti gitu. Tapi makalah tulisan dia tu dijadikan bahan ilmiah untuk kita baca. Begitu hebat. Kerana mereka ada hujah dalam mengatakan sesuatu.
Bila kita kemukakan hujah, orang tak jawab dengan hujah pada kita, tapi jawab dengan tuduhan, bermakna dia yang salah, kita yang betul sebab dia tuduh kita. Kenapa tak jawab dengan hujah? Bila tak boleh jawab dengan hujah, Wahabi, mana boleh gitu? Udulukum ma'al mu'arad bil lisan ila mu'arad bis suyuf adallu dalilin ala sidqihi. Ini kaedah dia. Apabila kamu mengeluarkan hujah, dia tidak balas dengan hujah, tapi dia balas dengan mata pedang. Dia bunuh kamu, dia menyusahkan kamu, dia buat apa je, bukan dia balas dengan hujah. Adallu dalilin ala sidqihim. Itu menunjukkan bahawa kamulah yang paling betul dan lawan kamu itulah yang paling salah. Kita sebut kaedah dulu sebelum kita sebut. Jadi dia minta tuan-tuan tunggulah mana ni, panjang sikit ni. Lupa nak beritahu daripada awal, sebelum mari tu makan nasi dulu. Nah, saya dah makan siap dah, alhamdulillah. Baik. Kajian daripada Dr. Ali Mursi, seorang Dr. Ali Mursi ni daripada Indonesia, hafizahullah. Kita ucap syukur kepada Allah kerana dapat menyiapkan kajian ini. Dalam kesempatan ini kami ingin menjelaskan sosok tubuh yang digelar sebagai Wahabi, sosok dakwah yang dituduh, yang difitnah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, sengaja dia kata kami mengupas topik ini sebagai tanggapan ada orang sebahagian daripada kita mengaitkan di antara Wahabi teroris, Wahabi pengganas, Wahabi kafir dan sebagainya. Lalu kajian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan dan juga tuduhan yang dilemparkan, sama ada hujah itu diberi daripada pihak-pihak lawan ataupun hujah itu diberi daripada orang Islam sendiri, katanya. Jawapan tersebut yang kita nak sebut ini, dia tersimpul dalam poin yang pertama, keadaan dan macam mana latar belakang yang boleh tumbuhnya perkataan Wahabi. Yang pertama. Yang kedua, kepada siapa tuduhan Wahabi itu diarahkan. Yang ketiga, pokok-pokok landasan, dasar-dasar dakwah yang dicapai oleh Muhammad bin Abdul Wahab oleh Wahabi. Bukti kebodohan tuduhan Wahabi terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kelimanya, ringkasan dan penutup. Jadi ada 5 poin. 5 poin ni tak habis malam ni. Mungkin 3 ataupun 2 je. Dia kena buat siri yang kedua. Kalau habis malam ni, memang saya pun jadi lapar balik kat makan tadi. Jadi kita sebut 2-3 poin je. Nak dengar habis, kisah malam ni akan bersambung. Baik. Keadaan dan latar belakang yang boleh jadi munculnya Wahabi ini. Baik. Dengan melihat gambaran sekilas tentang keadaan Jaziratul Arabiyah serta negeri yang di sekitarnya, kita akan tahu sebab apa munculnya perkataan Wahabi itu. Baik. Dari aspek politik, Jazirah Arabiyah berada di bawah kekuasaan yang berpecah-pecah, kabilah-kabilah. Terlebih khusus daerah Najd. Daerah Najd, perebutan kuasa berlaku di sepanjang waktu. Dan peperangan berlaku di sepanjang waktu. Para penguasa hidup dengan memungut cukai daripada rakyat jelata. Mereka sangat marah bila ada kekuasaan ataupun dakwah yang menggoyangkan kekuasaan mereka. Begitu pula daripada kalangan para tokoh adat dan agama yang biasa memungut hasil daripada pengikut mereka yang hilang objektif untuk mereka ikut, dan mereka hilang tentang akidah yang benar. Mereka ikut kerana membetul-betuli dan mengikut hawa nafsu. Daripada sini dia kata, kita sangat berhati-hati bila ada seorang yang mencuba beri pengertian kepada umat tentang akidah ataupun agama yang benar, lalu kita hendaklah melihat kepada dalil yang terang daripada hadis Nabi SAW. Baik. Mudah-mudahnya saya sebut dari segi aspek agama, itu dari segi politik. Dari segi politik, apabila berlaku perpecahan kabilah ni di Jazirah Arab itu sendiri, bila perpecahan berlaku, ulama mana yang tidak mahu nak kepada kesatuan? Tetapi ada ulama-ulama di situ, orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang sengaja hiduplah perpecah belah, yang mungkin mereka dapat keuntungan daripada perpecahan itu. Mereka tidak balik kepada Quran dan hadis oleh kerana apa? Oleh kerana ada al-hiqdu, perasaan dengki yang ada pada diri mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala tersebut pada ahli kitab, qul ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa' baini wa bainakum. Ajak golongan ahli kitab itu, kita duduk semeja, tengok yang mana yang sama di antara kita dua. Dalam ayat yang lain, kana nasu ummatan wahidah. Umat itu
umat itu satu. Allah Ta'ala bangkitkan Nabi-Nabi, tapi oleh kerana baghyan bainahum, dengki yang ada, maka dengki yang ada ini adalah punca tidak bersatu. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia hidup pada zaman yang begini. Lalu dia kena pilih satu kuasa politik yang boleh menjamin dakwah sunnah dia tu. Dia mesti gitu. Dia mesti pilih orang politik yang menjamin dakwah sunnah. Dakwah politik ni dia akan ikut pengikut dia macam mana. Baik. Dari segi agama, pada abad 12 Hijrah, tahun 12 Hijrah, keadaan agama umat Islam pada abad yang ke-12. Keadaan agama umat Islam menyimpang jauh, terutamanya dari segi akidah. Banyak sekali syirik ataupun bid'ah yang berlaku, seperti puja kubur, kerana tokoh-tokoh agama mereka menyokong perbuatan bid'ah itu demi kelangsungan hidup mereka dan mencari kepentingan duniawi dan latar belakang mereka hidup bersama dengan ahli-ahli politik, yang mana mereka mengajak mereka semua itu bukan kepada akhirat tetapi kepada dunia semata-mata. Baik. Pada saat itu negeri Najd sebagai tempat kelahiran orang yang nama Muhammad bin Abdul Wahab. Disebutkan penulis biografi Muhammad Abdul Wahab bahawa mereka hidup dalam keadaan disebutkan oleh penulis sejarah dan penulis biografi Syekh Muhammad Abdul Wahab bahawa di masa itu pengaruh agama melemah dan tubuh kaum muslimin sehingga tersebar bentuk maksiat, khurafat, syirik, bid'ah dan sebagainya. Kerana ilmu agama itu mulai kurang di kalangan orang muslim, maka kubur-kubur dibangunkan untuk meminta hajat dan meminta kepada batu-batu, pohon dan sebagainya. Namanya dalam suatu daerah di negeri Najd, sekarang ini disebut sebagai Riyadh. Namanya adalah kampung Jubailiyah. Di suatu terdapat kuburan Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, yang syahid dalam peperangan melawan Musailamatul Kadzdzab. Manusia berbondong-bondong pergi ke situ untuk ambil berkat. Begitu juga di Uyainah. Di Uyainah terdapat sebuah pohon yang diagung-agungkan pada manusia mencari berkah, terutamanya kaum wanita yang belum mendapatkan pasangan hidup, mereka meminta di sana. Adapun daerah Hijaz, iaitu Mekah dan Madinah, sekalipun tersebarnya ilmu dikarenakan keberadaan dua kota suci ini dikunjungi oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Di sini tersebar kebiasaan suka bersumpah dengan selain daripada Allah, menembok dan membangunkan kubah-kubah perkuburan serta berdoa di sana mendapatkan kebaikan dan menolak mara bahaya yang sebagainya. Begitu pula halnya negeri-negeri sekitar Hijaz. Apalagi di negeri yang jauh daripada kota suci tersebut, ditambah lagi kurangnya ulama, tentu akan lebih memperhatikan lagi apa yang terjadi di Jaziratul Arabiyah. Baik, ini suasana Syekh Muhammad Abdul Wahab ada pada ketika itu. Di saat dia hidup tu, di saat dia lahir, orang tu sembah kubur, puja kubur, dan ulama cari makan dunia, tak mau sebut benda betul. Kebetulan ulama ni baik dengan pemerintah. Lalu macam mana Syekh Muhammad Abdul Wahab kena cari dia kuasa politik yang boleh melindungi dakwah dia. Yang pertama, siapa dia? Keluarga As-Saud yang sanggup bekerjasama, dan itu kabilah yang kuat. Kabilah yang kuat. Bukan bermakna tak ada salah langsung dia tu, ada salah. Ada salah. Tetapi dia hidup pada zaman orang puja kubur. Kalau Syekh Muhammad Abdul Wahab tak kata bid'ah puja kubur, tak tegas dalam perkara bid'ah ni, mungkin banyak lagi orang akan puja kubur di situ, membangunkan tanah perkuburan untuk meminta hajat dan sebagainya. Ulama-ulama pada masa itu yang cari makan, yang tidak puas hati dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, inilah yang menulis kitab memfitnah Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan kitab itu sampai terlebih dahulu di Malaysia berbanding daripada kitab yang mengagungkan ataupun kitab tulisan ilmu Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi orang Malaysia cukup allergik dengan perkataan Wahabi ni. Sebab apa? Ilmu hak tuduh dia tu sampai dulu daripada ilmu hak puji dia. Understand? Okay, baik. Allahu Akbar. Macam seseorang mari di kampung, tuan-tuan, tak? Tuan-tuan tak mari lagi di kampung tu, contohlah. Tapi orang kata sampai berita buruk tu sampai dulu hal seseorang
kepada kita. Bismillah. Berita buruk saya buah habis dah, dia ni begini, dia ni begini, dia ni begini, janganlah begini. Hak kata tu fitnah. Tapi kita dengar hak fitnah dulu. Bila mari kawan ni kita tengok, tak ada apa-apa. Okey ni. Tapi fikiran kita duk main dengan fitnah tu lagi sebab syaitan lah. Syaitan kata tak, bukan tu. Sebab syaitan nak suruh gaduh. Syaitan ni, kerja dia lah. Kerja dia sampai suami isteri bergaduh. Hari-hari suami isteri, dia pergi cucuk isteri. Dia kata, tengok molek suamimu duduk mana, mu kena telefon selalu ke dia. Lepas tu suruh share location live. Ada kan sama sekarang kan, live location duduk mana, mu kena tahu. Oh, suami serabut, duduk mana ni? Ada duduk kedai nak kawan. Balik cepat sikit. Tak, cakap dengan suami. Dia pun tu tak apa-apa, balik. Duduk sekejap, 10 minit telefon dia. Duduk mana dah? La ilaha illallah. Nampak ni? Serabut tak? Itu kerja setan. Kerja setan tu pakcik. Senang-senang pakcik tanya begini, abang nak balik pukul berapa? Pukul 12. Okey, kunci saya tak dalam kasut, abang nak balik tak situ. Lepas tu tilam saya tak luar, nak tidur luar, yang tidur bilik. Senang, dia balik awal. Confirm, tak percaya amal lah ilmu ni. Dah, tu benda dia lah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni seorang tokoh yang mari cerita buruk dia dulu. Bila kita nak sebut cerita baik dia macam betul ke? Sebab apa? Duk dengar hak buruk dia. Memang fitrah manusia begitu. Tak boleh lari. Cuma yang boleh mengubat penyakit begini iaitu terima dengan hujah dan dalil. Senang. Salah Syekh Muhammad Abdul Wahabnya begini, betul dianya begini. Sebab orang ni tak ada yang perfect 100%. Betul tak? Bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab saja. Balik pada tadi, suami isteri walaupun duduk sekali, ada makcik tak puas hati dengan pakcik ni. Betul. Balik muka masak, ni awak muka macam bewak pasir. Suami dia tanya. Dia kata tanya gitu. Tak puas hati abang. Dia tak puas hati dengan suami dia tu, dia buat muka masam. Kalau rakyat tak puas hati dengan pemerintah, buat demonstrasi. Ada berlaku ni. Kenapa ni? Kamu ini buat demonstrasi. Sebab apa? Sifat tak puas hati. Memang sifat tak puas hati bukan orang je menatai katak puru tu pun tak puas hati. Pergi ambil lidi, usik dia. Walaupun katak puru tu. Nampak ke ni? Itu perkara adi orang panggil. Arab kata perkara biasa yang mesti ada dalam jiwa seseorang. Cuma kita nak terima dengan hujah. Dan orang yang terima dengan hujah ni orang yang cerdik. Memang dia cerdik. Sebab dia boleh menilai. Sebab itulah Quran sebab tengok, fa'tabiru ya ulil albab. Ambil i'tibar, wahai orang yang berfikir. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tak fikir? Maknanya fikir, dengar, fikir. Dan apa yang saya sampai pada malam ni bukan saya suruh tuan-tuan terima 100%. Tak. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan nilai, kemudian nilai dengan mata hati, bukan nilai dengan hawa nafsu. Allahu ya Karim. Allah Ta'ala ni dia bijak atur manusia ni. Perasaan manusia ni dia atur bijak. Kemudian lahirlah Syekh Muhammad Abdul Wahab, seorang pembaharu. Itu Syekh Muhammad Abdul Wahab daripada kabilah Bani Tamim. Bani Tamim ni kabilah Arab, bukan Melayu. Sebab ada seorang ustaz kata Bani Tamim ni Melayu. Ni tanah, mim tu Melayu. Pening aku fikir. Mari di mana awak tahu? Nah, ada juga kata isteri Nabi Ibrahim adalah salah seorang tu nama Qantarah, daripada Melayu tu mari pada situ. Allah. Nak sayang pada Melayu, nak bela Melayu pun janganlah awak mari dalil agama. Dah, awak semua sayang Melayu, tak sayang. Saya pun sayang Melayu. Sayang semua Melayu. Melayu ni mari di mana pun kita pun tak tahu. Arwah tu guna Aziz Allah maafillahu. Dia cakap dapat Cina. Dia kata mudah je. Cina Melayu ni kebetulan. Dia kata kebetulan. Orang Cina nak ubah jadi Melayu tak boleh. Duk Cina situ.
Makan cara Cina, duduk cara Cina, tonteng cakap Cina. Hok India nak ubah jadi Cina. Oh, lagi susah. Warna pun tak sama dah. Nak ubah tak boleh. Tetapi manusia Cina, India, Melayu, Siam ni dia kata boleh satu je. Boleh inna akramakum indallahi atqakum. Hak paling mulia hak bertakwa pada Allah. Cina hak bertakwa layak masuk syurga, Melayu hak bertakwa layak masuk syurga, India hak bertakwa layak masuk syurga. Dah ada apa pada bangsa, tak ada apa pun. Boleh faham ni? Baik. Lahirlah dia, Allahu Akbar. Terdapat tepatnya pada tahun 1115 Hijrah di Uyainah, salah satu tempat di kawasan Riyadh. Beliau lahirlah keluarga ulama kerana bapa beliau merupakan ulama yang terkemuka di negeri tersebut. Dan beliau berumur 10 tahun beliau telah hafal Quran, mulai dengan ilmu daripada ayah kandungnya dan juga pak saudara dia. Dengan modal kecergasan yang ada dan semangat yang tinggi, beliau pergi ke rata-rata tempat seperti di Basrah, di Hijaz. Lazimnya ulama-ulama menyampaikan ilmu dan beliau turun ke medan dakwah. Hal ini juga disebut Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Salasah. Ketahuilah bahawa Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib atas kita mengenal 4 tempat ini. Pertama, mengenal 4 masalah. Yang pertama, ilmu mengenal Allah, mengenai nabinya, mengenal agama dengan dalil-dalil. Kemudian beliau menyebutkan dalil pentingnya ilmu dan beramal dan berdakwah. 4 perkara beliau menyebutkan ungkapan Al-Imam Bukhari dalam bab ilmu ketika berbicara dan beramal dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada ilah sembahan yang lain melainkan Allah, minta ampun daripada segala kepadanya daripada segala dosa yang kamu lakukan. Surah Muhammad. Baik. Syekh Muhammad Abdul Wahab hidup dalam kalangan ulama. Ayah dia semua ulama, abang dia ulama, pak saudara dia hiduplah kat suasana begitu. Allah Ta'ala aturkan dia begitu. Pergi keluar negara, pergi negeri di sekitar dia untuk menuntut ilmu. Kerana bagi dia, bagaimana disebut bahawa manusia boleh kenal ilmu ni boleh kenal Allah, boleh kenal dalil, boleh tahu dalil, boleh beramal dan berdakwah. Dia sebut gitu. Memang orang tak ada ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, makna tak ada ilmu tauhid, dia semayang pun tak rasa apa semayang. Tak rasa apa. Kita nak rasa sesuatu ni, kita menghayati sesuatu. Dan nak hayati tu kena ada ilmu dalam tu baru kita hayati dia. Kalau tidak ada penghayatan, kalau tak ada ilmu. Ilmu sebagai asas. Betul dia sebut betul. Sembahyang ke puasa ke amal apa sahaja dengan ilmu. Baik, kita baca ringkas. Akhirnya panjang sejarah dia ni. Baik. Kemudian Syekh Abdul Wahab tengok bahawa macam mana dia nak buat ni dengan keadaan yang orang panggil teruk ni. Macam mana nak buat dengan keadaan yang khurafat yang begitu banyak. Nak berdakwah, kerajaan tak support. Lalu kena baik dengan kabilah yang kuat untuk dia sama-sama ubah benda tu. Tiba-tiba hak support dakwah dia keluarga As-Saud. Benda ni biasa, semua gitu. Orang yang bijak dia tengok peluang masyarakat tu pergi kat mana. Jadi baik ke kawan tu. Orang tu boleh support. Dia fikir Quran sunnah ya. Dapat ditegakkan, dia tak fikir dia cari makan apa tak. Kalau dia fikir nak cari makan, diteruskan sebab bersama dengan ulama-ulama yang tak halang apa yang orang buat tu. Ulama ada juga di zaman dia, bukan tak ada ulama, tapi menghalalkan benda bid'ah, benda khurafat, puja kubur, sembah kubur yang dibuat oleh orang masa tu. Adakah nak hidup dengan cara tu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rasa macam tak boleh hidup dengan cara tu. Tak boleh hidup. Dia terpaksa ubah benda ni, dan nak ubah kena dokongan yang kuat, kena ada kuasa politik.
Memang begitu keadaan dia. Siapa-siapa pun pada hari ini pun begitulah. Kena ada orang yang support kuat dalam masalah ini. Baik. Masalahnya siapa yang nak support dia, kata-kata. Bila ada support daripada belakang, bila dia naik je, Saud jadi kerajaan, banyak benda selesai. Tuan-tuan cuba bayanglah kalau Syiah tu pegang Mekah Madinah. Sebab Syiah duk marah sangat ni. Perkataan Wahabi tu ditujukan kepada orang yang buat sunnah, orang yang balik pada Quran sunnah. Mari pada mana? Mari pada Syiah. Dia kena crack satu perkataan. Duk lama-lama nampak macam Wahabi ni tak ada apa. Dia pun crack ISIS satu lagi. ISIS ambil di mana? Kitab mana? Belajar kitab Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab ambil mana? Ambil daripada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah hak atas lagi tu, hak hebat lagi. Muhammad Abdul Wahab hak kedia ni, semua tu tokoh-tokoh yang nak mentajdid, nak baru masyarakat. Dan Syiah rasa bahawa orang ni membongkar rahsia dia, orang ni habis londeh, telanjang, bulat, habis semua dia. Orang tahu bahawa Syiah ni tak betul, lalu kita kena create satu perkataan pada zaman baru, iaitu ISIS dan sebagainya, untuk kata bahawa ni fahaman yang datang daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab dan ambil kitab daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tu dia. Saya yakin gitu. Kerana saya lah yakin, tuan-tuan yakin ke tak? Tuan-tuan punya pasal. Kerana apa? Bukti ada. Bukti ada. Syiah, agama Syiah ni, kita nak sebut agama, bukan mazhab. Sebab saya tidak iktiraf Syiah ni sebagai mazhab. Agama Syiah ni adalah satu agama yang ajak kepada taksub kepada seseorang. Ketaksuban kepada sahabat Nabi SAW. Bagi dia Ahlul Bait, cinta pada Ahlul Bait. Siapa yang tidak cinta pada Ahlul Bait? Semua orang cinta. Dan Nabi suruh kita cinta kepada Ahlul Bait. Ada hadis Nabi. Dia gunakan hadis Nabi yang cinta Ahlul Bait tu. Dia bawa kita kena sayang begini. Wahabi ni tak sayang pada Ahlul Bait. Kalau Wahabi tak sayang pada Ahlul Bait, habis dia bongkar, habis kubur-kubur Ahlul Bait mana ada tu. Dia letak tempat lain. Dah. Bukan situ tempat dia. Bukan. Tuan-tuan bayar kalau Syiah pegang Mekah Madinah, saya rasa macam dia duduk pegang Iran, macam dia duduk pegang Iraq di Karbala. Masa kita di Syria dulu, ada satu tempat nama Sadatah Zainab, kubur Sayyidah Zainab. Bukan kubur dia pun, kubur Zainab ni banyak di Mesir, ada situ, ada tak tahu mana satu betul. Cuma dia buat tempat untuk mengingati Zainab. Berhala lah tu. Kubur dia buat, ada Zainab lah, tidak ada, tak ada Zainab lah tu. Sebab apa? Di Mesir pun ada Zainab, hak mana satu betul tak tahu. Lebih kurang masjid besar masjid tuan-tuan ni lah, dia kurang ada batu permata cantik. Saya masuk dalam tu, Allahu Akbar, masuk dia bagi satu batu sujud tak batu buat ni. Semua orang masuk dalam tu kena ya Ali duduk gitu. Ada hak gini. Jadi kita masuk 3 orang. Tengokmu tengok aku. Orang tu pun tengok. Dia kata ni. Kita kata sudah. Saya duduk gini kan. Ni macam dia duduk relax dah kita masuk. Ada gok-gok sikit kira okey tu. Masuk tempat ke dalam. Ada seorang pokcik tu masuk dalam keadaan menjilat tangga sampai dalam. Masuk. Nak beritahu agama apa gini. Puncanya hulu melampau dalam masalah kasih sayang. Tuan-tuan bayang. Tahu tu? Hak mari tapak kaki Nabi tu untuk apa? Di Al-Ustaz buat mari tapak kaki Nabi, buka cium. Beratur ni cium. Beratur cium tapak kaki Nabi, tapak kaki siapa aku pun tak tahu, Afrika mana tu, saya sebelah tu gitu. Asraqal badru alaina, pakat suruh cium, pakat cium seorang cium. Berhala tu.
berhala kita sebut. Sebab apa? Itu bukan cara nak sayang Nabi. Ada kata yang ni hak Nabi betul, hak Nabi mana betul ya. Tak ada seorang pun atas muka dunia ni berani kata hak Nabi. Mentipu syaitan je. Bakak siung, bakak menangis nak sayang ke Nabi. Menangis pok cik hak di kampung mari pi tengok tapak kaki Nabi, masjid dekat rumah pun tak aja pi. Tahu dia kena tok juga sekali-sekali kadang-kadang lah. Dia rasa. Masjid rumah tak payah bayar pun mari saja. Orang masak kambing pula bagi makan. Tak payah bayar ni tiba-tiba duduk di Al-Ustaz minyak kereta lagi habis apa pergi tengok. Allah, nak kata bodoh, buat takut berasa hati tapi kata dah tu. Dah, fikir-fikir sendirilah, tak apa cerdik mana. Sahabat ada ke buat begitu? Tabi'in ada? Tak ada. Oh, dia kata ada sahabat. Taruh, dia simpan rambut janggut Nabi dalam kepala, dalam topi perang dia. Khalid bin Walid. Ada riwayat. Tapi boleh kita kata hak tu hak Nabi betul. Nabi bagi pada dia. Setelah berkurun lamanya, siapa dia pegang barang Nabi pun tak tahu. Perang dunia pun berlaku berapa kali dah. Tiba-tiba pun nak kata hak ni hak Nabi. Allahu Akbar. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Hak untung hak bawa tu lah. Hak anjur tu. Penasihat 25%. Jangan main-main lah. Buat masuk ke kerajaan. Kerajaan kata saya apa kena ada. Saya orang politik. Jawab kurang-kurang boleh buat minum teh. Tak apa kita bagi 2 tiket RM5, ambil RM3 pada RM2 pada YB, saya ambil RM3. Clear. Boleh? Buat iklan besar-besar khazanah Nabi, hak Nabi pakak mari ramai-ramai. Mari dengan bah, mari kereta, mari motor. Habis mari nak tengok hak Nabi ni. Masuk tu, dia kata bau wangi, dia berminyak wangi. Bukan dia tu wangi daripada dulu. Bau wangi, dia kata habis semua sekali lah. Kain tutup makam Nabi pun ada, capal Nabi pun ada, hak Nabi semua sekali habis semua tunjuk situ. Kita rasa puas. Hak ni hak Nabi, hak ni hak Nabi. Quran hak Nabi tinggal, sunnah Nabi tinggal, mudah mengaji mungkin tengok hak tu. Cuba mau fikir. Cuba fikir, mu ni kita kata kalau jenis lembu, aku sembelih lama dah raya haji kita kata. Sungguh. Dah tak ada arah jenis orang. Hak jenis buat begini ni, kalau jenis lembu sembelih lama dah raya haji. Orang ni bila tak ada akidah, dia bila tak ada ilmu, dia tak nak buat apa, dia rendah sungguh tarah dia. Kalau lembu paling-paling kena penyakit sekalipun, kita bagi obat kuruh pun boleh basuh tulang. Tapi kalau orang rosak, nak minum air ketul, nak menatang, makan darah, dadah, nak buat apa? Nak masuk tulang ke? Apa nak makan? Mana siapa Tuhan kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Aku nak penuhkan neraka jahannam terdiri pada manusia dan jin yang ada otak tak mau fikir, telinga tak mau dengar. Allah Ta'ala sebut, mata tak mau tengok hujah dan dalil keterangan daripada Allah. Ulaika kal an'am, mereka ibarat binatang yang peliharaan. Balhum adal, teruk dan sesat lagi pada binatang. Nak sabar lalu tepi lembu kena kepala pun. Dia ni tak pergi masjid, ya Allah. Lembu kata teruk pada aku. Kalau kita dengar lari kita. Itu benda dia, nilaian manusia. Baik. Kita balik. Kepada siapa dituduh Wahabi ni? Wahabi ni kepada siapa? Tak maaf lah, saya minum air lah. Sebab penceramah ni sakit tekak. Orang dengar ni dia panas telinga, dua tu je. Baik. Sebagaimana jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa dituduhkan digelarkan Wahabi? Kita tengok pada siapa. Yang pertama, hal apabila kita baca sejarah para nabi, dia kata tidak ada seorang di antara mereka tidak menghadapi tuduhan dan tentangan daripada kaum dia. Bahkan di antara mereka dibunuh, termasuklah ancaman untuk membunuh Nabi SAW. Sehingga Allah Ta'ala selamatkan Nabi dengan peristiwa hijrah.
Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang wahai Muhammad untuk memenjarakan kamu, untuk menghalau kamu daripada Mekah ini, dan untuk membunuh kamu. Tetapi mereka merancang, Allah Ta'ala juga buat perancangan. Perancangan Allah lebih hebat daripada perancangan mereka. Tu perancangan orang nak buat pada Nabi tu ada, dan ditulis dalam Quran. Nabi-Nabi mereka dituduh sebagai gila, tukang sihir, penyair. Dia nak bagi tahu sini bahawa tuduhan kepada hujjah adalah satu benda yang tak boleh diterima oleh akal. Bila berhujjah, tuduh, dia balas dengan tuduh. Apa Muhammad gila? Baiklah Muhammad, boleh ataupun tidak kamu belah bulan yang jadi dua. Nisfun min Abi Qubaisin wa nisfun min Abi Qa'id. Satu sebelah bukit letak di Jabal Qubais, satu lagi atas bukit Qa'id. Dua, bagi dua, boleh? Nabi kata boleh. Kalau boleh tak apa. Kalau boleh buat, kami beriman. Boleh buat, kami clear nak beriman. Tak apa, buat. Tak beriman juga. Dia kata apa? Sihir Muhammad, sihir. Punyalah tak mau terima. Sihir dia kata. Tadi dia kata dia nak terima. Nabi buat dia kata sihir. Ni kerja tukang sihir. Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa menderita sihir, sebagaimana disebut oleh Abdul Majid Zindani, Syekhul Majid Zindani, seorang ulama daripada Yaman. Dia kata ada seorang daripada India mari. Sahabat, nama apa saya tak ingat nama sahabat tu. Cerita dia mari pada India, dia jauh mari pada benua lain, mari ke tanah Arab sebab nampak bulan terbelah di negara dia. Dia kata siapa belah bulan? Dia kata dalam kitab-kitab terdahulu yang saya mengaji bahawa Nabi akhir zaman boleh belah bulan, kata. Dia kata dipesan oleh guru-guru saya. Memang tanda kenabian Nabi disebutlah kitab-kitab yang terdahulu. Tinggi rendah Nabi, gigi Nabi macam mana, tubuh Nabi macam mana. Sebab tu dia disebut bahawa alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Mana mereka kenal betul ahli kitab ni. Nabi dah jumpa Nabi apa dia pun mari ambil dia halia zanjabil. Halia makan tak? Dia Nabi ambil, Nabi makan, Nabi senyum. Itu dia naqal dalam tulisan dia. Tak apalah, nak beritahu bahawa kalau benda tu sihir, orang situ je nampak. Orang lain tak nampak. Orang situ je nampak. Kalau sihir, panggil silap mata ke apa, orang situ je. Tapi ni sampai ke sana, nu makna benda tu betul. Dan sampai ke zaman sekarang, bila disuluh bulan tu memang betul-betul terbelah di tengah-tengah. Memang betul terbelah di tengah-tengah. Dan ini mukjizat Nabi yang Allah Ta'ala tunjuk sampai ke hari. Tapi orang Mekah kata, sihir. Biasa manusia. Orang naik kereta baru tu, cantik kata dia, hutang lah semua tu. Melayu. Dah manusia begitu. Ustaz tu kata betul. Betul. Apa dia tu Wahabi tu, dia kata betul. Memang nak kata apa lagi? Nak kata apa lagi kalau sebut begitu? Memang ustaz tu kata betul. Sebab apa? Sebab dia apa Wahabi je. Tengok tu dia tak boleh mengajar di negeri-negeri tu. Negeri mana? Venezuela tu. Contoh. Nah, dia apa Wahabi je. Awak terima dengan begitu, susahlah kita nak terang. Lah sekali kita kata ikut mu lah. Nak jadi apa pun ikut mu. Nak tahu siapa betul siapa salah, kita jumpa Tuhan esok. Saya pun mati, Pak Cik pun mati. Tak ada pelik apa. Betul tak? Kalau Pak Cik lawan saya ni, Pak Cik tak mati, nak sabar. Saya nak ikut Pak Cik sebab apa? Pak Cik tak mati. Kalau Pak Cik ni juga ada obat tak mati, saya pun nak juga. Saya pun tak mau juga mati ni. Sama-sama mati. Bila sama mati, sama jumpa malaikat. Bila sama jumpa malaikat, ada buku catatan. Apa yang Pak Cik kata, apa yang saya kata, apa yang tuan-tuan kata, apa yang saya kata, semua ada catatan. Dan catatan ni Tuhan nak biar gitu ada. Tuhan nak bercara akhirat. Dah susah apa ada akhirat. Orang mukmin dia yakin akhirat ni hidup dia tenang, tak ada apa. Orang kata apa-apa kata pi. Tak ada orang boleh tutup mulut orang yang mengata ni kecuali malaikat maut yang boleh tutup. Betul tak? Sampai masa macam-macam orang dah mati tu. Mati dah dia lah, mati dah. Senyap, dia tak kata kita susah. Nah, susah tak? Tak susah. Biar gitu.
Janji dah syarat dia kita istiqamah, dah kita tetap pendirian hak kita buat. Dah kita kata kita memang betul apa yang saya buat ni begini. Dah saya tunjuk dalil pada tuan-tuan. Begini kita kata. Dah dia tak mau terima juga. Macam mana? Baik. Hal ini dihadapi oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia pun hadapi juga. Sebagaimana ungkapan dalam lanjutan suratnya kepada penduduk Qasim. Kemudian tidak tersembunyi lagi di atas sekalian, saya mendengar bahawa surat Sulaiman bin Suhaim, seorang penentang dakwah tauhid pada ketika itu, telah sampai kepada kamu semua. Lalu sebahagian di antara kalian percaya dengan tuduhan-tuduhan bohong yang dia tulis, yang mana saya sendiri tidak pernah mengucapkannya, bahkan tidak pernah terlintas dalam ingatan aku, seperti tuduhan yang lemparkan kepada ni Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia pergi dakwah ke Qasim, sebelum tu dia tulis surat. Dia kata, aku tahu bahawa telah sampai di telinga-telinga kamu apa yang awak tuduh pada aku. Benda yang tak pernah terlintas untuk aku kata, dan benda yang tak pernah sekali-kali aku kata. Dia kata, apa dia? Yang pertama, bahawa saya tidak mengingkari kitab-kitab mazhab yang 4. Ini surat Muhammad bin Abdul Wahab. Saya tidak ingkar kepada kitab mazhab yang 4, ulama-ulama mazhab. Dah mana orang kata tak pakai mazhab? Oh, depa tu tak pakai mazhab. Tak pakai mazhab macam mana kita tahu hadis sahih dan dhaif ke apa? Kita tahu. Tahu tu kena tahu melalui ulama. Betul ke tak? Ke Nabi sebut sahih, innamal a'malu binniyat. Gitu. Lepas tu Nabi kata dhaif. Gitu. Yang kita tahu sahih dhaif tu Nabi sebut daripada mulut dia ke? Dah. Mari pada ulama. Tadi kita pakai ulama juga, maka tak timbul orang kata kita ni tak pakai ulama. Jelas lah tu. Tak pakai ulama macam mana nak tahu hadis itu sahih? Saya kata perbuatan awak ni tak sahih. Apa? Sebab ada ulama kata tak sahih. Ulama ni bukan ulama hak mengaji macam kita begini. Ulama yang sanggup pergi ke mengembarakan, nak dapatkan satu hadis daripada tabi'in ke sahabat ke tabi'ut tabi'in, nak tanya betul ke mana daripada Nabi? Betul. Hadis ada berapa? 50. Baik, cuba bagi pada saya 50. Cukup 50. Mengaji nak kawan ni pergi pula ke negeri lain ambil pula hadis. Tu dia. Kita tak ada nak pergi apa. Ustaz dah mari mengajar pun tak mari. Nak sembang. Balik lah. Baik. Bahawa saya mengatakan tuduhan yang orang tu bagi tahu dia, bahawa saya ni pandai-pandai sebut bahawa manusia semenjak 600 dahulu sudah tidak memiliki ilmu. Orang ilmu dia yang paling betul. Saya tak kata begitu. Bahawa saya mengaku saya sebagai mujtahid, tidak sama sekali. Bahawa saya mengatakan bahawa perbezaan pendapat ulama adalah bencana, tidak sama sekali. Jaga-jaga dia kata. Lagi main, tu bawa bencana besar, jadi bergaduh habis semua orang, kata. Bergaduh habis semua orang. Dan Nabi bawa agama dulu tak bergaduh ke? Nabi bawa agama dulu tak bergaduh ke? Bergaduh sakan. Betul tak? Bergaduh. Banyak pula tu bergaduh, bukan sikit-sikit. Banyak. Bukan kata Abu Jahal tak apalah, kita dua-dua ni tak payah bergaduh dah, duduk diam-diam, kami semayang, pok kamu sembah berhala. Dah. Sekat Nabi daripada semayang dia Baitullah, halang Nabi. Tuan-tuan boleh bayang letak batu besar atas perut Bilal. Kenapa? Pergaduhan yang amat sangat, kan nak menegakkan benda yang benar. Dia memang begitu. Bahawa saya tidak kata sama sekali, saya tak pernah kata bala bencana. Bahawa tuduhan pada saya mengkafir orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh, saya tidak kata sama sekali. Bahawa saya pernah berkata jika saya mampu saya akan runtuhkan kubah yang ada di atas kuburan Nabi SAW, saya tidak berkata sama sekali. Bahawa saya pernah berkata jika saya mampu saya akan ganti pancuran Kaabah dengan pancuran kayu, tidak sama sekali. Bahawa saya mengharamkan ziarah kubur, tidak sama sekali. Bahawa saya mengkafirkan orang yang bersumpah selain daripada Allah Subhanahu, bahawa saya mengkafirkan orang yang bersumpah selain daripada Allah Azza wa Jalla, tidak sama sekali. Jawapan saya atas tuduhan ini adalah sesungguhnya ini adalah satu kebohongan yang nyata. Lalu beliau tutup dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa
orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah ke atas kaum dengan kebodohan. Suratul Hujurat Allah Ta'ala sebut. Baik, ini tuduhan pada Muhammad Abdul Wahab, dan tuduhan ini dibawa oleh ustaz-ustaz 2-3-4 orang dalam Malaysia ni, duk ceramah, duk bawa tuduhan ini kepada Muhammad Abdul Wahab dan mengatakan kita menolak tawassul. Muhammad Abdul Wahab ni menolak tawassul. Dia pun jawab, tidak pernah pun ucapan dia menolak tawassul. Cuma dia menolak tawassul dengan orang soleh yang telah mati. Betul? Dan ulama tu boleh kata betul, boleh minta tawassul tu, dia ambil dalil mana ustaz? Tanyalah, katalah. Dia ada dalil juga. Betul ada dalil. Tetapi dia ada satu bab dalam agama dia panggil khata', kesalahan lil istidlal, dalam mendalilkan satu perkara. Contoh, bagi contoh nampak sikit. Orang yang berzikir menari duduk bangun pusing nak. Macam mana? Dia ambil dalil tak? Oh, dalil sakan. Dalil kat mana? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang zikir pada Allah berdiri, duduk, menerak. Hatu kami berdiri, duduk. Sebab ada ayat ni. Dia mengaji dengan siapa tak tahu tafsir Quran begitu. Dia tafsir Quran ikut kepala dia, bukan ikut ulama', dia ikut sahabat. Sahabat tak faham gitu. Sahabat faham ingat kepada Allah Ta'ala dalam masa duduk berdiri ni, boleh ingat. Bukan cara berzikir, tapi nak sebut bahawa ingat kepada Allah itu sentiasa. Dia tidak sebut cara kerana cara itu disebut oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala hanya sebut aqimis salah, semayang, tapi semayang hak punya caranya Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila ikut cara Nabi semayang, maka macam mana Nabi semayang. Lepas tu ada kata Nabi semayang tangan Nabi duduk sini, ada kata tangan Nabi duduk sini. Hak jadi mazhab Hambali, tangan duduk sini, Hambali pegang. Hanafi kata tak boleh duduk sini, nampak duduk gitu dengan Tuhan. Dia kata kita kena duduk bawah sikit. Hanafi duduk gitu. Maliki kata okay, kita nak duduk sini. Tak ada, kerana Imam Malik kata apa sahaja yang mari hadis kalau tidak sama dengan amal ahli Madinah di zaman aku ini, aku tolak. Kerana Nabi kata Islam itu bermula di Madinah dan akhir di Madinah juga. Lalu amal ahli Madinah menjadi hujjah kepada mazhab Malik. Aku tidak pernah tengok zaman aku ini orang semaya Allahu Akbar di dada kecuali lurus dia. Kata Imam Malik. Siapa dia Imam Malik tu? Guru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata tak, kita takbir tangan duduk sini berdasar pada hadis Nabi SAW. Jadi ulama faham hadis ini berdasar kepada kefahaman dan kepintaran dia. Boleh faham ni? Dan dia kata nak tak sini, ikut mu lah, jangan tak atas kepala sudah. Allahu Akbar gitu. Tu yang masuk air sikit. Boleh nampak ni? Ada apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu mabuk ketum. Baik. Kalau bab kunut, satu mazhab Syafi'i terima kunut. Mazhab tiga lagi tak terima. Dari segi kekuatan dalam bab benda betul, dalam golongan ramai-ramai ni, kita tak boleh pakai golongan ramai, kita akan pakai golongan sedikit. Sama-sama ramai-ramai atas muka dunia ni, jangan pakai ramai itu sebab orang ramai buat tu maka benda tu betul. Dah Islam tak bagi gitu. Hak sikit tu betul. Dalam kelompok yang sikit ni, maknanya sikit ni golongan Islam ni lah. Pak mazhab ni sikit je nak banding orang kufur pada Allah ramai. Kita kena pakai yang lebih banyak mengatakan sesuatu. Maka kalau dalil kunut Imam Syafi'i, dia kata Rasulullah baca sebulan betul-betul. Kata Imam Ahmad dah. Dan dalil Imam Ahmad, Imam Malik, tiga mazhab kuat dah. Separuh lebih dunia ni tak baca kunut. Semua orang mazhab Syafi'i. Lalu kita pun nak semayang rumah kita pun nak baca kunut. Baca. Tapi bila kita jadi imam, mari di masjid. Sebab apa? Sebab duduk di perlih pula. Ada garis panduan, aku nak ikut perlih. Bukan ikut orang ramai-ramai, ikut garis panduan kita. Kerana garis panduan hak di perlih ni tak salah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab ada dalil juga. Saya tak mau ikut, tu masalah tu. Tak mau ikut. Bila tak mau ikut, kita kata tak boleh kena ikut. Sebab kita ni kerajaan, kuat kuasa undang-undang, tak boleh. Kalau kau tak mau ikut juga, kacau. Tu yang jadi bergaduh.
Apa jadi belok? Kalau ikut tak apa. Kita ikut sebab apa? Kita duduk di Perlis. Lepas tu kita duduk di Selangor, mana ikut garis panduan Selangor, ikut dia. Saya kalau jadi imam sebelah luar kata-kata. Saya bagi tahu, nak suruh jadi imam, betul. Tapi saya pegang ni lain dengan garis panduan ni. Saya kata. Yang pertama saya ni tak wirid lepas solat gini. Dia pun nak suruh jadi imam. Bila kata-kata gitu dia kata, tak apa ustaz, tak jadi makmum. Lagi senang aku. Nampak gitu ya, mudah ya. Tak boleh lah masjid ni hak orang ramai. Masjid orang ramai mana? Masjid ni masjid hak Allah. Bila masjid hak Allah Ta'ala, maka penguasa alladzina ma'im makkannahum fil ardi wa aqamas salat. Mereka diberi kuasa di atas muka bumi untuk menjaga manusia ini. Dia kena pastikan manusia itu mengerjakan sembahyang. Dan dia juga kena mengerjakan sembahyang. Lalu hak bahagian agama ni serah pada majlis agama. Majlis agama pun kata kena ikut yang ni. Dan tidak ada pun satu yang salah bertentangan dengan ahli sunnah. Daripada orang kata malah ikut apa tu. Itu semuanya daripada hawa nafsu. Allah, sampai bila lah kita nak ikut hawa nafsu kita hidup dalam muka dunia ni, Masya Allah. Sampai bila? Tak sudah ni kan, tak sudah. Nafsu ni tak pernah tua, dia muda. Dah. Pocik ni hak umur 60 70. Kalau tengok hak umur 19 macam. Cermin mata duduk sini. Ni dia tengok. Kulit. Allah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Putus tasbih tangan. Putus. Tengok hak umur 19. Nampak ni? Sebab nafsu tak pernah tua. Nak lawan ni nafsu. Tua tak gagah lah, tapi semangat nak melawan ni. Macam umur 20. Tua tak ada apa lah, duduk atas katil begitu je. Tapi nak lawan ni, macam umur 20. Macam umur 60, sebab dia tak pernah tua. Baik. Kemudian bab bertawassul saya sebut tadi. Dia kata Muhammad bin Wahab tolak tawassul. Tidak. Dia kata kami tawassul dengan sunnah Nabi. Macam mana tawassul sunnah Nabi ajar dalam hadis Riyadhus Salihin. Ada orang tu tak boleh keluar daripada pintu gua kan. Dia tawassul dengan amal baik dia. Seorang tu ada mak bapak. Seorang tu ada pekerja. Seorang lagi? Tak ingat dah aku. Ajak berzina. Alhamdulillah. Ajak berzina. Saya ni tak ada orang ajak berzina lah, tu saya lupa tu. Ajak menikah ada kan. Gurau dia. Nampak ni. Kawan tu ajak berzina. Dia kata, saya tak mau. Kerana Allah aku buat tu. Semua tiga-tiga orang ni kerana Allah. Ya Allah, kalau aku buat tu kerana-Mu, dia kata. Tolonglah, lepas aku daripada gua ni. Daripada buka sikit lama-lama terbuka. Dah kita nak tawassul, yang pertama tawassul dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nama Allah itu nama-nama yang baik, maka serulah nama Allah Taala. Kita seru nama Allah. Sebab apa? Sebab Allah Taala suruh ya Wahhab, ya Sattar, ya Ali. Kalau sebut ya tu minta lah. Ya Latif, wahai Tuhan yang maha lembut, lembutlah hati isteri aku, bagilah dia tu izin aku nikah lain. Contoh. Ya Latif. Lepas tu ya Razzaq, wahai Tuhan yang beri rezeki, berilah rezeki pada aku. Tu yang kita minta kepada Allah dengan nama Allah. Lepas tu yang kedua dengan amal baik kita. Ya Allah, aku pernah tolong orang satu hari dulu ya Allah. Sekarang ni aku perlu pada pertolongan. Kalau aku tolong tu kerana-Mu ya Allah, tolonglah mudah urusan aku. Kerana apa? Sebab Nabi-Mu pernah sebut, siapa yang mudah urusan seorang mukmin, Tuhan mudah urusan dia. Amalan baik kita. Salah apa? Kita minta ke Allah. Yang ketiga itu kita minta tolong orang yang masih hidup dah dalam keadaan kita telah pun minta tolong dengan Allah. Contoh kita duk berdoa dengan Allah. Bukan kita tak yakin, kita yakin. Cuma kita kata, awak doakan saya biar selamat apa semua saya duk minta dah dengan Allah. Dan siapa-siapa je boleh minta tolong doa. Tak siapa tu imam ke, ataupun orang bukan imam ke, siapa sahaja, atau bukan orang yang mengaji agama pun boleh minta tolong dengan dia. Atau isteri kita buat tolonglah berdoa pada Allah Ta'ala. Berdoa apa? Berdoa bagi mudah urusan abang. Dia tak tahu abang nak kahwin lain tu. Bagi mudah.
Suami akak kata, ya Allah, mudahlah urusan suami saya. Tuhan makbul sungguh, jadi madu lah. Nampak kata? Sebab tu saya cerita tu, ada seorang tu minta depan Baitullah tu, dia duduk gini, ya Allah. Duduk gitu. Tangan dia dua. Ya Allah. Ya Allah saja. Isteri dia kata, kenapa? Tangan mah. Dua-dua klik-klik, dia kata sakit tangan. Dia kata depan Tuhan pun nak tipu lagi tu. Dalam hati tu, ya Allah, minta lah bang kahwin dua. Nak minta kuat-kuat, isteri duduk sebelah ni. Isteri pun amin. Amin. Ada seorang tu pergi ke Mekah, dua orang, suami isteri, dua orang pergi ke Mekah. Suami duduk atas sofa tunggu isteri dia balik. Isteri dia pun balik muka senyum. Wah. Dia kata, bang, hari ni saya tawah, saya doa pada Allah. Awak doa apa? Saya doa, ya Allah, janganlah bagi suami aku ni berkenan dengan perempuan lain. Oh tu dia, suami dia pun bangkit menghadap tu Kaabah, ya Allah, batas mula doa dia tu, batas mula. Tu dia. Batas mula doa tu. Itu cerita betul tu. Itu bukan cobaan tu, betul-betul. Baik. Itu tawassul. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahab menerima tawassul. Saya tak pernah kata pun saya nak menghancurkan Kubah dan sebagainya, nak menghancurkan makam Nabi, tak. Sampai sekarang ni makam Nabi dijaga oleh Saudi, walaupun kerajaan Saudi waktu dia Wahabi. Tapi sampai sekarang kubur Nabi duduk situ. Taklah kata orang duduk ziarah kubur Nabi ni, tak boleh dah ziarah ni haram. Kita kena ambil ni sodak habis pergi tempat lain. Dah. Dia jaga supaya tak ada orang khurafat. Kalau dia tak jaga, pergi Mesir tu. Pergi di Yaman tu. Ada satu daerah di Yaman. Habis satu hari tu dia pergi puja kubur. Puja kubur Nabi Hud. Dia pergi ziarah kubur. Katanya ziarah kubur. Ziarah kubur ni untuk ingat kepada mati. Ziarah kubur bukan nak ambil berkat daripada orang mati. Nabi sebut, dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur. Sebab apa Nabi larang? Sebab banyak khurafat di kuburan. Nabi takut terkesan dengan khurafat ini. Al-an, Nabi kata sekarang muziarah, kerana ziarah kubur itu boleh ingat pada mati. Nabi sebut tujuan ziarah kubur ingat ke mati. Dan Nabi ziarah kubur malam. Malam, kita pergi malam lah. 2 pagi. Duduk, astagfirullah. Angin duduk mari. Kepala pun jadi kembang. Duduk sekejap, bau lari. Sebab apa? Sebab kepala otak kita ni hantu. Mana hantu pun tak tahu. Orang Melayu ni hantu, macam-macam pengundi pun hantu. Heran sungguh aku. Kita nak kata apa? Bahawa dia tidak menolak semua ni. Dan sampai sekarang ni, kalau tak jaga benda tu, tuan-tuan tengok sendirilah. Hak tu hak jaga dia Masjid Nabawi tu. Kalau orang pernah pergi ke Mekah lah, dia menangis sampai kat perempuan nak masuk raudah tu. Makcik tahulah. Apa lempar sejadah, lempar habis semua, macam nak buang tudung, macam-macam dia buat. Agama ke gitu? Tidak. Kalau kita zaman Nabi dulu, sahabat yang rapat dengan Nabi ni, Nabi marah cakap kuat lebih pada suara Nabi. Kerana masa tu Nabi sedang tidur, 2 orang sahabat ni, bila kabilah ni masuk Islam, kawan dia kata dia jadi pemimpin, dia jadi ketua, jadi kuat suara sikit. Tu ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu lebihkan suara kamu lebih pada suara Nabi. Apa Tuhan sebut ayat tu? Tuhan sebut belakang tu, entah bi ta'amalahum, takut amalan kamu terhakis. Maknanya mu kuat lebih pada suara Nabi pun amalan terhakis dah. Kalau mu buat benda Nabi tak buat, bukan setakat hakis, tak ada terus. Kalau mu kuat suara lebih pada suara Nabi, maknanya mu buat bising dalam masjid lebih pada suara Nabi, amalan kamu terhakis. Lagu mana orang yang buat amalan yang tak ada Nabi ajar? Fikir sendiri lah, boleh fikir. Kalau orang makan budu, dia boleh fikir, cerdik. Kemudian habis bahagian tu,
Nah, kita masuk bahagian yang kedua dah. Pertama, siapa dia Syekh Abdul Wahab? Yang kedua, apakah tuduhan? Baik. Yang ketiganya bukti. Bukti yang jelas dan nyata bahawa apa yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab itu merupakan satu benda yang betul. Kerana beliaulah yang menyatu padukan umat Islam. Kalau saya sebut tadi, beliau ambil umat Islam supaya jadi bersatu padu. Tak jadi perpecahan mazhab ini, beliau satukan. Kerana balah mazhab ini adalah balah yang tidak ada kesudahan, kecuali satukan dengan satu perkara. Dan satu perkara itu juga tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia berjaya. Boleh faham tu? Ada dua lagi, saya tak boleh sebut malam ni, takut lama sangat. Sebab kita nak buka soalan sikit. Dua lagi, tak sudah lagi. Ada dua lagi. Dua poin lagi yang kita tidak bahas. InsyaAllah kita bahas lain kali. Tak boleh sudah malam ni, dia cerita ni tengah sedap tu, dia kena berhenti. Jadi tuan-tuan, siapa nak tanya soalan, saya buka soalan sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafruddin bin Ismail. Ya, barakallahu fikum. Sesuai yang saya pada malam ini tajuk yang Ustaz beri tajuk ada apa dengan Wahabi. Ya, saya. Apa yang mengherankan Ustaz yang keluar dalam akhbar, dalam media sosial dan juga maklumat untuk semua ni boleh ni dia sebab apa dia perbezaan dalam bentuk pengamalan kita berbeza dengan negeri-negeri lain yang ada dalam Malaysia. Mohon berharap Ustaz kalau boleh Ustaz tolong beritahu balik, adakah boleh kita ni ulama yang mutabar sedangkan di negeri-negeri lain daripada Malaysia ada ulama yang mutabar? Sebab apa yang perkatakan Wahabi apa semua ni sebab pengamalan kita berbeza dengan negeri lain. Jadi kalau contoh dia, kalau 10 negeri yang sama dengan Perlis, fair lah kita kata mungkinlah dia buat. Tapi ini boleh satu sendiri saja boleh. Kemudian lain dalam Malaysia ni semua masing-masing menuding jari kata boleh ni amalan. Jadi mohon pencerahan Ustaz. Saya tak faham. Bismillah. Terima kasih kepada bertanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati. Baik. Kalau kita cakap dalam konteks Perlis, Perlis ada undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis. Setiap orang ada undang-undang tubuh yang berbeza negeri-negeri. Nak menyatukan macam tuan-tuan sebut tadi, nak suruh sama dengan orang lain, dia kena satukan undang-undang tubuh setiap semua di Malaysia ada nombor satu. Sebab segala enactment yang nak dijalankan berdasar kepada undang-undang tubuh negeri tersebut. Baik. Undang-undang tubuh negeri lain dulu zaman dulu disebut bahawa negeri Terengganu kita beramal dengan ahli sunnah wal jamaah adalah kurungan mazhab Syafi'i. Boleh mengamalkan ahli sunnah wal jamaah tanpa mengira mazhab dan meraihkan mazhab yang lain. Ada lah ahli sunnah wal jamaah yang tidak bukan tak ada mazhab dah, tapi boleh amal semua di negeri Perlis. Jadi kalau kita nak macam tadi, dah Perlis dia buat, hak lain semua buat, hak lain dia buat mengikut undang-undang tubuh negeri dia tu. Perlis dia amal, perbezaan yang berlaku di negeri Perlis adalah perbezaan yang bukan benar dan salah, benar dan batil, tidak. Baik, kena clear hak ni dulu. Perbezaan masalah khilaf bukan duduk kepada benar dan batil. Perbezaan masalah khilaf duduk pada benar saya, betul saya dengan dalil saya, dan betul awak dengan dalil awak. Tu khilaf. Saya ada dalil, betul saya, ni dalil saya. Awak ada dalil, maka ini dalil awak. Bukannya saya tak betul, awak betul, awak berdosa. Sebab apa? Sebab awak baca kunut. Tak. Tu kita kena kita kena faham yang tu dulu. Kalau masalah akidah barulah benar dengan salah, sebab akidah satu je. Bergaduhlah macam mana pun akidah ni tetap satu. Baik. Dalam konteks peramalan di Perlis, kita pilih yang ni untuk amal. Dan amal itu untuk pengurusan di seluruh masjid. Yang tuan-tuan nak amal di rumah tuan-tuan tak ada apa marah. Tapi oleh kerana majlis agama Islam ni
berpihak duduk di bawah kerajaan, duduk bawah tuanku raja yang ada enactment tubuh kerajaan negeri, dia kena balik pada situ. Undang-undang tubuh kerajaan negeri. Lalu perleh pun di semua masjid-masjid kita nak buat begini. Dan ada ahli majlis fatwa negeri Perlis. Ahli majlis fatwa negeri Perlis seorang, dia juga menjadi ahli majlis fatwa di negeri Kelantan. Ahli majlis fatwa negeri Perlis tu dia juga ahli majlis fatwa wilayah. Ada ahli majlis fatwa negeri Perlis dulu adalah ahli majlis fatwa negeri Johor. Tak mau sebut nama lah, fikir sendiri lah. Ada ahli majlis fatwa negeri Perlis yang menjadi jawatan kuasa fatwa negeri Terengganu. Bukan makna ahli majlis fatwa negeri Perlis tu Perlis semua kita buat hak kita. Tidak. Dia juga menjadi ahli majlis fatwa negeri lain. Tetapi kenapa dia boleh buat keluar fatwa negeri lain begitu? Sebab dia kepada nas dan dalil, dan fatwa negeri Perlis berdasar pada induk undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis. Tu faham, boleh faham situ, insya-Allah lah. Saya rasa saya beri jawapan saya begitu. Nak lebih lagi tu tuan-tuan tanya Datuk Mufti lah hari Khamis malam Jumaat. Ya, dia boleh tanya, boleh dia jawab, boleh banyak sebab dia mufti kerajaan negeri Perlis. Cuma perbezaan yang berlaku di Perlis ni bukan perbezaan di rumah. Semua rumah kena tak baca kunut. Siapa rumah baca kunut kita bakar. Tak pernah berlaku. Cuma di masjid di bawah enactment pentadbiran pejabat agama dia kena buat gini. Dah orang masjid kena ikut. Dia kata tak boleh kena ikut orang ramai. Susah kalau kena ikut orang ramai, tak ada guna majlis agama Islam mana ikut orang ramai. Boleh duk buat mari bergendang dalam masjid semua sekali. Ada orang buat gitu. Siapa boleh bergendang dalam masjid? Kata-kata mana dalil dia tidak pernah berlaku di zaman Nabi. Dia kata ada zaman Nabi duk main pedang dalam masjid. Main pedang tu bukan buat poster, bukan buat apa, spontan. Sekali. Dan tak ada sahabat. Esok kita ada upacara main pedang, lalu siapa yang ada pedang mari bawa lah. Kerana ada pertunjukan. Ada sahabat iklan, tidak ada spontan. Kerana hari tu hari bergembira. Jom kita main pedang. Tapi ada jenis orang yang buat masuk dalam masjid tempat sembahyang hingguk dalam masjid. Adakah itu benda yang dibuat oleh Nabi? Ibnu Abbas pernah melarang sendiri orang yang berzikir dalam masjid dalam halaqah-halaqah dilarang. Sebab apa? Dia takut benda tu makin besar. Maka benda inilah yang dijaga oleh kerajaan negeri Perlis dari Majlis Agama Islam negeri Perlis di bawah enactment tubuh kerajaan negeri Perlis. Ni hak dijaga ni. Lalu kalau tak jaga, tidak tutup segala pintu ni tuan-tuan. Ikut awak dalam masjid awak, kampung awak. Tu imam orang kampung ni, kalau ikut tu imam awak macam mana? Sedap gitu. Tu imam ni jenis gini, tu imam tidak ada satu keseragaman. Lalu titah dulu yang maha mulia Tuan Raja Perlis dalam Multaqa Syed Sirajuddin, boleh tengok titah dia. Dan titah yang nak sebut tu tak ada satu bercanggah dengan apa yang disebut oleh Islam. Sebab dia nak keseragaman dalam pentadbiran masjid, bukan pengamalan peribadi. Kena faham tu, pentadbiran masjid. Lalu tuan-tuan pun mari masjid, tuan-tuan pun tak ada masalah. Tuan-tuan boleh pergi ke Mekah pentadbiran Masjidil Haram. Ada orang marah ke Masjidil Haram? Tak boleh. Saya sudah sini kena baca kunut. Saya sudah kena baca kunut. Tak boleh sebab apa? Semua mazhab kita mari Malaysia, kita mazhab Syafi'i. Letih letih kalau main kita letih. Kita mazhab Syafi'i, duk mengaku kita mazhab Syafi'i, tapi kitab Imam Syafi'i sebiji habuk betul mengaji. Saya sebut terang-terang, orang Melayu memang gitu, mengaku saya mazhab Syafi'i. Kita buat seminar pemikiran mazhab Syafi'i, tak mari seorang habuk. Jemput habis tutup guru hak mana ada ni, baba-baba hak mana ada, syekh-syekh hak mana ada, mari kita sedia ketah kerja, hotel pun kita bagi seminar Imam Syafi'i, tak mari. Lepas tu, saya mazhab Syafi'i. Lepas tu membeli dengan mesin air tu, muakad jual beli dengan siapa? Haram memakan air tu. Sebab Imam Syafi'i kata kena jual beli dengan akad saya jual saya beli. Macam mana? Hello ke tokai Cina, air jatuh ambil minum. Tokai saya beli. Letih tokai Cina tu tak menegak air dia. Pada akad telefon dia. Dia kata itu darurat. Cuba sebut pada saya apa istilah darurat. Itu bukan darurat ambil yang tu darurat. Tidak agama tidak begitu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak kemudahan dan Allah Ta'ala tidak suka kepada kepayahan. Bukan ambil mudah-mudah sampai kita malas buat. Tidak. Ambil hak mudah sangat sampai malas. Tidak.
Kita ambil hak mudah tu kerana apa? Kerana kita berhadapan dengan urusan hidup kita hari-hari. Lalu perbezaan perleh je begini, negeri lain begitu, berdasar pada undang-undang tubuh dia. Kalau tak puas hati, tuan-tuan kena buat satu surat cadangan supaya Dun Negeri Perlis mengubah enactment yang disebut sebagai undang-undang tubuh kerajaan negeri, baru boleh selesai dengan negeri-negeri lain dalam masalah pentadbiran agama dan sebagainya. Wallahu a'lam. Satu lagi soalan kalau ada. Allah ya Karim, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sila. Kata yang sebelum Muhammad Abdul Wahab Ya. satu masing-masing mazhab berimam masing-masing. Ya. Sejarah telah menukilkan berdasar pada gambar yang kita tengok, dan juga pada sejarah bahawa masing-masing semayang. Masing-masing semayang ni sebab apa? Sebab masing-masing kata saya betul. Perbalahan mazhab begitu kuat. Bila perbalahan mazhab ni begitu kuat dan ketaksuban sebenarnya, ketaksuban. Syafi'i bukan Imam Syafi'i tu. Lah, orang yang mengaku dia mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i, saya buat gini. Saya Hanafi, saya begini. Sampai tak sah perkahwinan. Ada dalam huraian, dalam perbahasan. Kalau kita mengaji lebih sikit lah, kita baca lebih sikit perbahasan, ulama ada sebilangan Hanafi kata tidak sah kita berkahwin dengan orang Syafi'i. Ada sampai gitu. Tak sah perkahwinan ni, kafir lah. Nampak ni? Di Malaysia ni ada juga gitu, tapi masalah politik. Tapi dulu-dululah alhamdulillah Allah Taala ni dia nak ubah hati orang sekejap. Dia balik kepada Al-Quran dan Sunnah, jadi tak ada masalah. Kenapa? Kerana duduk berpecah selalu pun tidak seronok hidup. Tapi Islam telah menggariskan siapa-siapa sahaja nak bersama, siapa-siapa sahaja nak bersatu di atas nama Islam, tak kira parti mana, puak mana pun, Islam menyahut. Islam suruh. Parti saya bersatu dengan awak, betul. Kita bersatu juga dengan pihak sebelah tu sebab dia pun Islam, betul. Taklah kata saya bersatu dengan ni, hak tu tak boleh, tu lain. Tu fatwa politik tak sama dengan fatwa agama ni. Tu kita bincang bab lain tu, tak dibincang dalam masjid tu, hak tu kena pergi rumah saya lah. Kena bawa pisang, ayam golek semua siap. Kata bagilah sikit-sikit pendapat kita sambil-sambil kita makan. Jadi kalau benda tu berlaku lagi, apa yang berlaku pada umat Islam hari ni dah. Lalu Syekh Abdul Wahab dia ambil benda tu, dia letak satu. Alhamdulillah Allah Ta'ala kita boleh nampak bagaimana hebatnya Islam. Akhirnya tuan-tuan, tak ada soalan dah, saya tutup dah. 2 soalan sahaja. Kalau nak tanya tu lain kali boleh tanya saya secara peribadi, insya-Allah. Apa yang saya sebut ini mungkin boleh terima, mungkin tak boleh terima. Tak boleh terima pun tak ada masalah. Dan boleh terima pun alhamdulillah. Dan kalau apa saya kata ni tuan-tuan berasa hati, sedangkan benda tu betul, tapi rasa hati, saya yakin hati tuan-tuan tu hidup lagi. Sebab tuan-tuan ada rasa lagi. Malaikat saya kata apa-apa tuan-tuan tak rasa apa satu. Tu orang dia panggil hati, penyakit hati lembu yang kenyang. Lembu kenyang ni mau kata apa punya. Dia duduk gitu lah. Dan dia tidur atas jalan raya tu, kita hon pun dia duduk kenyang. Bang. Hari tu lembu kenyang lah. Kalau rasa Allah ustaz ni kata kat aku. Mangkuk betul. Tak apa, saya tiba dah, saya minta maaf. Sebab saya yakin apa yang saya kata-kata betul. Dah tak betul tu minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa saya. Dan kalau hak betul, tuan-tuan tak mau terima ke nak terima, tuan-tuan boleh pilih. Kerana manusia ni ada pilihan. Dia boleh minum air semua kosong ke, dia boleh minum air manis. Walaupun dia tahu dia tu penyakit macam manis, tapi nak air manis juga, tu kaki dia kena kerak dia punya pasal. Sebab kaki dia bukan kaki kita. Begitulah keadaan manusia ni. Wa ilal liqa wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.